Malaysia galas tugas pengerusi ASEAN 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia secara rasmi menerima tugas pengerusi ASEAN 2025 daripada Laos hari ini. Penyerahan kepengerusian itu berlangsung penuh simbolik di Vientiane. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucap tamanya beri jaminan 2025 akan jadi satu bab penting untuk ASEAN penuh dengan makna dan potensi. ASEAN 2025 bertemakan keterangkuman dan kemampanan. Splendid stewardship. Thank you. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. At all times, our actions and decisions will be guided by the principle of consensus. Together, we will reaffirm our commitment to building an open, inclusive, and rules-based regional architecture. Malaysia dan ASEAN komited wujudkan rantau aman, stabil dan bebas konflik terutama yang tercetus akibat pergeseran kuasa besar termasuk dalam isu Laut Cina Selatan. Jelas Perdana Menteri, ASEAN dan Beijing sepakat elakkan keganasan di perairan itu. Jalur diplomatik dan rundingan akan diguna untuk selesaikan sebarang pertikaian. Saya cadangkan kalau boleh guna jalur ASEAN bersama. Tentunya sedikit perkembangan di Filipina itu membimbangkan dan kita telah sampaikan ada jaminan daripada Premier Lee Chiang bahawa hal ini akan diurus secara damai mengikut semangat UNCLOS 1982. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya lebih proaktif mencari jalan penyelesaian terhadap isu Myanmar. Menurut Datuk Seri Anwar, ini termasuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat negara itu. Tegasnya, semua anggota ASEAN amat komited untuk melihat rantau ini bebas daripada konflik dan tekanan lain yang akan menjejaskan kestabilan dan keamanan sejagat. Tidak terkecuali konflik yang berpunca daripada persaingan kuasa besar. Malaysia gesa Amerika Syarikat guna pengaruhnya untuk segera laksana resolusi Majlis Keselamatan PBB 2735 bagi menghentikan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri pada sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-12 yang dihadiri Setiausaha Negara AS Antony Blinken. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga nyatakan sokongan terhadap pelan 3 fasa ditetapkan dalam resolusi itu. Ia turut meliputi perkara berkait gencatan senjata, pembebasan tebusan, pertukaran tahanan dan pengunduran tentera Israel dari Gaza. Perdana Menteri mahu pelan itu dilaksana secepat mungkin tanpa syarat tambahan demi keamanan dan kestabilan jangka panjang di Gaza. Pemimpin dunia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel membedil ibu pejabat pasukan interim PBB di Lebanon. Serangan kejam turut menyebabkan 2 anggota pengaman cedera. Menteri Pertahanan Itali Guido Crosetto lantang mengecam tindakan itu yang menurutnya boleh dianggap sebagai jenayah perang. Beliau juga telah memanggil duta Israel ke Itali untuk menuntut penjelasan. Sementara itu, China turut menggesa siasatan penuh dijalankan segera berhubung serangan tersebut. Presiden Spanyol Pedro Sanchez pula mendesak Israel berhenti melanggar undang-undang antarabangsa dengan menceroboh kedaulatan negara lain. Sanchez turut merayu dunia supaya tidak lagi membekalkan senjata kepada negara haram Israel yang akan digunakan untuk tujuan keganasan. Misi pengaman PBB yang dikenali sebagai UNIFIL ditempatkan di selatan Lebanon untuk memantau pertempuran di sepanjang garis persempadanan dengan Israel.
Sementara itu, tentera Zionis terus melancarkan serangan ke atas Beirut. Terbaru 22 orang maut manakala lebih 100 lagi cedera apabila negara haram berkenaan menggempur ibu negara Lebanon itu pada Khamis. Ia merupakan serangan ketiga Zionis terhadap Beirut semenjak Israel melaksanakan kempen perang di tengah negara berkenaan. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam kenyataan menyatakan jumlah kecederaan orang awam meningkat kepada 117 individu, manakala sumber pihak keselamatan negara tersebut pula memaklumkan pemimpin Hizbullah merupakan sasaran Zionis dalam serangan ini. Rejim Zionis sebelum ini mengeluarkan amaran kepada orang awam Lebanon supaya tidak pulang ke rumah masing-masing di bahagian selatan bagi mengelak jadi bangsa pertempuran. Operasi di Lebanon tidak mengurangkan skop serangan negara haram Israel di Palestin. Jumlah kematian rakyat Palestin kini terus meningkat, mencecah 42,065 orang. Sepanjang 24 jam lalu, operasi ketenteraan rejim Zionis di Gaza membunuh 55 orang dan mencederakan 166 yang lain. Serangan terbaru di sekolah Rafida yang terletak di Dir al-Balah pula telah mengorbankan 28 orang dan menyebabkan lebih 54 kecederaan. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekolah itu menjadi tempat pelindungan mereka yang kehilangan tempat tinggal di semenanjung Gaza. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky nafi ada berbincang dengan Sekutu Eropah mengenai usaha gencatan senjata bersama Rusia. Beliau turut menggesa lebih banyak sokongan Barat menghadapi konflik dengan Moskow. Zelensky kini dalam rangka lawatan rasmi ke London, Paris, Rome dan Berlin bagi mencari sokongan ketenteraan dan keuangan. Semasa lawatan ke Rome, Zelensky menerima sokongan penuh yang dinyatakan sendiri Presiden Itali Giorgia Meloni. Dalam pada itu, Zelensky menolak sebarang rancangan damai yang melibatkan penyerahan tanah kepada Rusia. Beliau juga menuntut Moskow menarik balik semua tentera dari wilayah Ukraine. Negara itu menghadapi musim sejuk yang paling sukar sejak pencerobohan berskala penuh oleh Rusia pada Februari 2022. 2,000 orang berarak di Chilpancingo, Mexico menuntut keadilan atas pembunuhan kejam Datuk Bandar Alejandro Arcos Catalan. Penunjuk perasaan menuntut pihak berkuasa melakukan siasatan segera dan menangkap mereka yang bertanggungjawab. Mayat Alejandro Arcos ditemui dalam sebuah kereta pada 6 Oktober lalu di bahagian timur bandar itu. Alejandro Arcos dibunuh seminggu selepas memegang jawatan sebagai Datuk Bandar Chilpancingo, bandar kedua terpenting di negeri Guerrero. Pembunuhan Alejandro Arcos disyaki ada kaitan dengan usahanya untuk memerangi keganasan dan jenayah selain menyiasat 2 kumpulan jenayah yang beroperasi di bandar itu. Seorang maut akibat terperangkap dalam sebuah lombong emas di Colorado, Amerika Syarikat. Insiden berlaku disebabkan kegagalan sistem lift di lombong berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan 23 orang yang sebelum ini terperangkap telah berjaya diselamatkan. Kejadian berlaku bampiran dasar lombong emas Molly Kathleen yang kini dijadikan pusat tarikan pelancongan. Menurut kenyataan pejabat syarif daerah Taylor, mereka yang terperangkap adalah sebahagian daripada kumpulan pelancong. 2 kanak-kanak turut menjadi mangsa dalam insiden berkenaan. Lombong Terbabit merupakan destinasi pelancongan popular yang terletak bampiran Cripple Creek, Colorado. Jumlah kematian akibat taufan Milton di Florida meningkat kepada 11 orang. Taufan besar melanda negeri itu dari barat ke timur sebelum menuju ke Atlantik, menyebabkan insiden pokok tumbang dan bot dihanyutkan ke darat. Kira-kira 3 juta orang terjejas akibat bekalan elektrik terputus. Milton mendarat di pantai Teluk Florida membawa ribut kategori 3 utama dengan angin kencang berterusan. Penduduk masih trauma memandangkan taufan Helene baru sahaja membadai 2 minggu lalu. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan mengeluarkan 126 amaran puting beliung di seluruh negeri pada Rabu.
Ketua Jurulatih Harimau Melaya Paul Mati Vicente memuji anak buahnya kerana pamer persembahan positif menentang Auckland FC di New Zealand hari ini. Dalam aksi persahabatan antarabangsa tahap 2, Malaysia menamatkan saingan dengan keputusan seri 1 sama. Menurut Vicente, Harimau Melaya menunjukkan semangat juang tinggi untuk mengikat kelab tersebut. I believe we had a very good game against Auckland FC. I think it was a very strong club, new club for a league, Australian league. But they invest a lot. They have very good players, and for us it was a very good test, especially because we're going to play against New Zealand. Terdahulu, Auckland FC mendahului menerusi jaringan pemain pertahanan Francis De Vrij pada minit ke-25. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak bertahan lama apabila Noah Lane memadam kelebihan Auckland FC dengan jaringan pada minit ke-59. Perkembangan tenis, legenda tenis Sepanyol Rafael Nadal yang memenangi 22 gelaran perseorangan Grand Slam mengumumkan akan bersara selepas final Piala Davis. Perkara itu diumumkan Nadal dalam satu rakaman video di laman sosial rasminya. Que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pusingan kalah mati Piala Davis akan berlangsung pada 19 hingga 24 November ini. Raja gelanggang tanah liat itu memenangi gelaran terakhir di Roland Garros pada tahun 2022. Nadal mempunyai rekod 112 kemenangan dan hanya 4 kekalahan di Roland Garros. Saingan 6 negara, Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan New Zealand kini menggegar arena hoki antarabangsa dengan pukulan-pukulan kencang dan bertenaga oleh barisan pemain-pemain remaja bawah 21 tahun. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 edisi ke-12 dibawakan sepanjang 19 hingga 26 Oktober hanya di RTM, penyiar rasmi. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.